Hormat Tuan, pergi ke Tuaran untuk berkhemah. Janganlah lupa bawa celana. Hilang keluarga, hilang saudara. Pengaruh dada, diri yang merana. Tuan yang dipertua terlebih dahulu, Tuan ingin mengucapkan terima kasih kerana telah diberi peluang untuk membahaskan rang undang-undang penagihan dada, rawatan pemulihan pindaan 2024. Satu, dokter yang dipertua, menurut agensi anti dadah kebangsaan EDK dianggarkan bahawa sebanyak 145.523 orang penagih dadah telah pun dikenal pasti. Tetapi angka ini adalah tip of the iceberg dan angka sebenar dapat mencapai 4 kali lebih atau 550.000. Yang mana daripada jumlah yang telah dikenal pasti ini, seramai 53.072 orang telah pun dimasukkan ke penjara akibat salah laku yang berkaitan najis dadah. Jumlah ini merupakan 70,4% daripada jumlah keseluruhan banduan di semua pusat penjara di Malaysia. Dan sebagai makluman, kapasiti penghuni penjara sebenarnya adalah hanya 69.816 orang. Ini bermakna jumlah banduan yang ada pada ketika ini sudah melebihi kapasiti yang sepatutnya. Satu, dokter yang dipertua, banduan yang ada di dalam penjara sekarang ini sudah pun sesak. Bayangkan keadaan penjara sekiranya kesemua lebih 500.000 penagih dadah di negara ini dimasukkan ke dalam penjara. Ini belum termasuk dengan kos makanan kepada banduan sedia ada pada ketika ini, yaitu sekitar lebih kurang 2 juta sehari ataupun lebih kurang 726 juta setahun. Ini berarti bahawa masalah penagihan dadah negara ini memang serius dan memerlukan tindakan segera. Justru langkah Kerajaan Madani memindah akta penagih dadah rawatan pemulihan pindaan 2024. Ini adalah satu langkah yang berani dengan niat yang sangat bagus. Oleh itu tidak ada sebab langkah ini tidak disokong. Walau bagaimanapun seperti yang dibahaskan oleh beberapa rekan-rekan yang lain, bahawa cadangan pindaan yang dibuat sekarang ini tidak menyeluruh dan mempunyai banyak kelumpangan yang perlu diperbaiki. Dan Tuan difahamkan kelumpangan ini telah berlaku kerana pihak Kementerian Dalam Negeri KDN tidak membuat engagement dengan pakar-pakar perubatan, ahli-ahli akademik dan juga masyarakat sivil. Malah kita ahli-ahli parlimen pun telah di-engage hanya pada saat-saat yang terakhir. Satu, dokter yang dipertua, atas kelumpangan, antara kelumpangan ialah seperti terdapat pada Seksyen 6, Perintah Rawatan dan Pemulihan Penyalahgunaan Dadah atau Bahan. Di sini pindaan ini meletakkan penjara tidak lebih 2 tahun dan sebatan tidak lebih 3 sebatan jika klien melanggar syarat semasa dalam rawatan di dalam komuniti. Saya ingin menegaskan bahawa rang undang-undang dadah yang dicadangkan oleh kerajaan bersifat menghukum dan bercanggah dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Kami percaya bahawa undang-undang ini akan mengakibatkan lebih banyak masalah berbanding membantu klien mendapatkan rawatan kerana isu dadah adalah isu kesihatan. Kita seharusnya mengambil pendekatan yang lebih holistik dan efektif dalam menangani masalah ini seperti pendekatan pencegahan, rehabilitasi dan penyelidikan yang lebih mendalam serta kerjasama dari semua pihak. Kemudian begitu juga dalam Seksyen 6E, kurungan 1, kurungan 2, kurungan 3, kurungan 4, kurungan 5, Perintah Rawatan Pemulihan Penagih Dadah atau Bahan. Seksyen 8, Perintah Rawatan dan Pemulihan Penagih Dadah atau Bahan yang menjalaninya dengan sukarela. Pindaan ini memberi kuasa yang mutlak pada EADK dalam memperkasakan pegawai pemulihan seperti yang dinyatakan oleh banyak rekan-rekan. Di sini saya ingin huraikan EADK akan bertanggung jawab dalam pelaksanaan ujian air kencing. Pengasahan jika seorang itu seorang penyalahguna dadah, penempatan di pusat rawatan dan pengurangan tempoh rawatan. Di sini saya mendesak agar terdapat keseimbangan kuasa, juga disebut oleh ramai rekan-rekan, yang sebenarnya antara agensi atau EADK dengan Kementerian Kesihatan dalam menangani isu dadah. Sebagai contoh, pengesahan penyalahgunaan dadah perlu dilakukan oleh pegawai perubatan kerana ketagihan datang dengan pelbagai kesan sampingan seperti kesihatan mental dan sebagainya. Ujian kencing sahaja tidak memadai untuk mengetahui tahap ketagihan seseorang.
Perluasan peranan dan kuasa yang tidak seimbang boleh menyebabkan ketidakseimbangan dalam pendekatan dan pelaksanaan dasar. Ianya mungkin tidak memberi hasil yang diharapkan dalam usaha untuk mengatasi masalah dadah di negara kita. Oleh itu adalah penting untuk memastikan bahwa kedua-dua agensi ini bekerja secara berkesan dan kerjasama dalam memastikan penyelesaian yang holistik dan berkesan terhadap isu dadah. Begitu juga kelompangan berlaku dalam Section 9. Tata cara bagi rawatan dan pemulihan penagih dadah atau bahan dan penyalahguna dadah atau bahan yang belum dewasa dan yang baginya bantuan dikehendaki. Di sini pindaan ini mensedangkan denda 5.000 ke atas ibu bapa pengguna dadah bawah umur 18 tahun jika melanggar syarat rawatan. Saya ingin jemput Datu yang dipertua. Semua pihak untuk memahami dan menerima bahwa tagihan ialah sejenis penyakit. It's a chronic relapsing disease. Dan orang yang menggunakan dadah ialah pesakit, bukan penjenayah. Dia penjenayah selepas dia mau menagih dan mencuri lagi itu baru dah penjenayah. Tapi dia sebagai penagih dia seorang pesakit. Oleh itu saya ingin menegaskan bahwa saya bantah keras rang undang-undang dadah yang membebankan ibu bapa. Langkah ini tidak hanya tidak adil, tetapi juga tidak berkesan dalam menangani isu dadah. Kami percaya bahwa pendekatan yang lebih baik adalah dengan memberi sokongan kepada keluarga dalam masa ketika orang yang mereka sayangi sedang menerima rawatan. Satu lagi kelompangan dalam Section 16, kurungan 4, kurungan 5. Pusat pemulihan persendirian bagi rawatan, pemulihan dan jagaan lanjut. Di sini pindahannya mencadangkan denda 500.000 atau penjara lebih 5 tahun pada pusat pemulihan yang tidak mendapat kelulusan dari menteri dan juga 50.000 atau penjara tidak lebih 3 tahun pada individu yang melanggar syarat operasi. Kita seharusnya memudahkan, menggalakkan pendaftaran pusat rawatan bagi menjaga kualitas rawatan yang diberikan. Akan tetapi jika ada pihak yang tidak mendaftar tanpa alasan munasabah, pusat tersebut perlu ditutup. Tindakan mengetatkan syarat dan mengenakan denda pada pusat rawatan dan NGO tidak berkesan dan menunjukkan keengganan untuk bekerja sama secara holistik. Kami mendesak kerajaan untuk membuka saluran komunikasi dan bekerja sama dengan semua pihak termasuk NGO dan pusat swasta yang berpengalaman dalam membantu individu yang terlibat dengan dadah. Tuan percaya dekriminalisasi penagih dadah ini akan meningkatkan pemahaman sains dan pendekatan kesehatan awam, mengurangkan kesesakan dalam penjara, mengurangkan kadar penyebaran penyakit berjangkit, mengurangkan beban kerja polis, mengurangkan rekod jenayah, dan membantu kesinambungan hidup yang positif serta mengurangkan kos pada kerajaan. Oleh sebab itu, Tuaran menyokong penuh cara sedangan YB Tasik Lugur, YB Kelang, YB Seputih, YB Bangi dan rakan-rakan yang lain supaya rang undang-undang ini dirujuk semula ke jawatan kuasa pilihan khas untuk membolehkan engagement diadakan dengan masyarakat sivil, ahli-ahli akademik, pakar perubatan profesional, NGO dan semua stakeholder yang terlibat dengan tujuan memurnikan agar cadangan kerajaan untuk mengatasi masalah penagihan dadah negara yang dapat diatasi secara berkesan. Sekian, terima kasih.